Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah bersama saya Samsudin. Kita ikuti rangkuman berita utama. Lawatan kerja Perdana Menteri Ethiopia Dr. Abiy Ahmed Ali ke Malaysia buka ruang untuk Kuala Lumpur mempelajari aspek pembangunan, urus tadbir dan pendidikan negara itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yakin selain mempertingkat hubungan dua hala, Malaysia boleh mencontohi kejayaan negara itu mengekal kestabilan dan keharmonian masyarakat seiring pertumbuhan ekonomi yang pesat. If you study recent development in Ethiopia, you would see how the economy, the governance, the anti-corruption drive, the changes, the quality of education, the airlines, in every field you have grown. And I think in all humility, I must say, in Malaysia, we should emulate your success, learn from your experience, and sharing part of our experience and contribution in trying to make sure that Malaysia remains a stable, peaceful country, but at the same time propel its economy. Perdana Menteri sebelum itu menerima kunjungan Dr. Abiy di Seri Perdana sempena lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Datuk Seri Anwar dan Dr. Abiy mengadakan pertemuan empat mata bagi membincangkan hubungan dua hala dan bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Turut hadir Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz dan Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Terdahulu Dr. Abiy diberi sambutan rasmi di bangunan Perdana Putra. Perdana Menteri menyambut ketibaan beliau pada pukul 9.30 pagi sebelum lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan. Dr. Abiy kemudian memeriksa pasukan kawalan kehormatan yang terdiri daripada 103 anggota dan 3 pegawai dari Batalion Pertama Regimen Melayu Diraja. Agenda pembaharuan kerajaan kini menunjukkan kemajuan memberansangkan serta melebihi jangkaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof mengakui kejayaan ini adalah hasil usaha semua peringkat pentadbiran termasuk PBT yang memainkan peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Komitmen kerajaan dalam memperkukuhkan dan melaksana tadbir urus yang baik dalam perkhidmatan awam turut memberi kesan positif. Ia dapat dilihat melalui beberapa indikator ekonomi yang memberansangkan. Semua itu hasil hala tuju dan pelaksanaan dasar yang jelas serta didukung kestabilan politik di semua peringkat. Kementerian Kesihatan sedia meminda undang-undang sedia ada menangani salah laku menggunakan kesihatan mental sebagai tiket untuk bebas hukuman. Menterinya Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad bagaimanapun berkata sebarang pindaan perlu diperhalusi secara menyeluruh dan melalui penelitian cermat. Muhammad Aruf. Ini satu kebejatan, satu insiden yang mungkin juga akan menjadi lebih acap dan keram, dan the fact that salah laku ataupun what you call as exploitation ataupun salah guna atau abuse of such a card pastinya memerlukan kita meneliti, dan saya memandang kepada Datuk DG untuk merhatikan kerana ini is a technical issue. I mean, especially it involve perkara-perkara yang terkait dengan procedures and protocol whatever. So saya minta kalau Datuk DG kita boleh pertimbangkan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengeluarkan kenyataan berunsur hasutan atau isu 3R berkaitan insiden bendera Cina dikibarkan di Teluk Intan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata beliau menyerahkan sepenuhnya kepada polis untuk menjalankan siasatan. Saya bagi peringatan supaya kita elak daripada mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang berbau hasutan ataupun bersifat 3R, terutama isu perkauman. Dan pihak MCMC sedang meneliti bekerjasama dengan pihak PDRM untuk mengenal pasti mereka yang cuba menghasut dalam isu ini. Menteri Pendidikan Fadilah Siddiq meminta semua pihak agar mengambil tanggungjawab penuh terhadap garis panduan yang dikeluarkan KPM bagi menangani isu gangguan seksual. Keperluan itu diharuskan bagi memastikan seluruh ekosistem sekolah mendukung aspek keselamatan murid dan pelajar. Tegaskan sekali lagi bahawa garis panduan tentang
gangguan seksual ini, menangani isu gangguan seksual di institusi pendidikan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun kita keluarkan dan kita minta untuk semua pihak mengambil tanggungjawab penuh terhadap garis panduan tersebut. Program Latihan Khidmat Negara PLKN 3.0 akan dilaksana secara berperingkat bermula Januari tahun depan. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata, sebagai permulaan, 2 kem tentera akan digunakan dengan anggaran 500 peserta. Manakala pertambahan pengambilan peserta termasuk dari Sabah dan Sarawak akan dilakukan Jun 2025. Ia membabitkan peserta berusia 16 hingga 35 tahun. Proses untuk kita memulakan pengambilan PLKN yang pertama. Jadi jumlah yang Januari itu agak kecil dulu kerana kita akan berikan peningkatan pada bulan Jun. Tetapi kalau ditanya tentang permulaan dia, kita akan bermula Januari tahun hadapan. Kita akan gunakan 2 kem dulu. Jumlahnya kita akan lihat kepada keperluan-keperluan itulah. Kita akan tengok dulu jumlah berdasarkan kepada kemampuan kem kita lah. Tapi kita akan mulakan Januari itu sebagai pilot project lah, satu batch dulu. Fasa penuh PLKN pula akan dilaksana di 13 kem tentera pada 2026. Bagi perkembangan cuaca seluruh negara, langsung bersama pegawai Met Malaysia, Rashdam Amirul Ashraf Roslan. Baiklah, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan informasi cuaca pada petang ini dengan melihat kepada status terkini berkaitan ribut tropika kuat Trami yang kini masih lagi berada di kawasan timur laut Bandar Denang di Vietnam. Kelajuan angin di sekitar pusat sistem ketika ini adalah sekitar 110 km per jam. Kewujudan sistem ini telah menyebabkan kelajuan angin dan ketinggian ombak sedikit meningkat, terutamanya di sekitar perkapalan Laut Cina Selatan. Oleh yang demikian, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelombang peringkat pertama melibatkan kawasan-kawasan yang berwarna kuning berkenaan. Keadaan ini akan berkuat kuasa sehingga 27 Oktober nanti. Oleh itu, keadaan ini adalah amat berbahaya untuk aktiviti menangkap ikan, bot-bot kecil dan perkapalan serta aktiviti pantai dan sukan laut. Baiklah, kita beralih pula untuk melihat tinjauan cuaca semasa pada petang ini. Dapat diperhatikan ketika ini hujan lebat kini sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan hampir kesemua negeri di semenanjung Malaysia, terutamanya di sekitar Perlis, Kedah, Pulau Pinang, termasuklah di bahagian pedalaman Selangor dan juga Pahang. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Namun demikian, Met Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca hujan berserta angin kencang boleh berlaku di sekitar Terengganu dan di bahagian Timur Pahang menjelang awal malam nanti. Manakala di Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat masih lagi berlaku di sekitar bahagian Kudat, pantai barat dan juga pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Bintulu dan juga Kuching. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Oleh itu, dinasihatkan kepada semua agar sentiasa berwaspada serta peka dan cakna dengan keadaan cuaca semasa. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada petang ini. Dapatkan maklumat cuaca terkini dan sahih melalui aplikasi My Cuaca atau boleh ke laman sesawang kami di www.met.gov.my. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Big Sabah Sale Platform promosi Sabah sebagai destinasi perniagaan dan pelancongan. Perincannya bersama Soran Shah di Kota Kinabalu. Silakan Soran. Baik Sahih, Big Sabah Sale antarabangsa kedua platform mempromosikan Sabah sebagai destinasi perniagaan dan pelancongan bertaraf antarabangsa. Program melibatkan penyertaan 315 gerai daripada pelbagai negara antaranya Brunei, Thailand, Indonesia dan Filipina. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Christina Liew berkata, program ini sekaligus merangsang semangat inovasi dalam kalangan peniaga tempatan untuk terus meningkatkan kualiti produk dan kekal kompetitif. This is how we grow and we open up the ways and we also encourage foreigners to come to our country, Sabah, particularly to whether it's for tourism purpose or medical or health or trade, we will be expanding. Be sure that I have a very capable SCO. So it will go on. It will not stop. It will go on and provide a bigger way for her to move on. We are backing her team all the way to have it bring in more people to come to Sabah. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Datuk Christina berharap program ini dapat dijadikan sebagai acara tahunan bagi menyumbang pertumbuhan ekonomi negeri dan mengukuhkan kedudukan Sabah di pentas antarabangsa. Pelbagai acara menarik turut diadakan dalam program 3 hari ini, antaranya pertandingan e-sukan Anjuran Persatuan E-Sukan Sabah, pertandingan nyanyian Big Sabah Voice dan demonstrasi memasak secara langsung oleh chef terkemuka dari SICC. Persatuan Bahasa dan Sastera Sabah perlu memanfaatkan sepenuhnya bantuan disediakan kerajaan untuk memperkasa bidang bahasa dan sastera di negeri ini. Ia termasuklah menerbitkan karya-karya baharu berkaitan bidang tersebut. Menurut Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Arifin Muhammad Arif, melalui kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka, bidang seni bahasa dan sastera juga dapat diperbanyakkan. Kalau boleh setiap persatuan, sebahagian daripada sumbangan berkenaan kita guna untuk menerbitkan karya semada puisi, cerpen, esei dan hal-hal yang berhubung dengan bahasa dan sastera agar jumlah atau khazanah buku kita, dokumentasi berhubung dengan sastera dan bahasa dapat kita perbanyakkan. Datuk Arifin ditemui RTM selepas perasmian Majlis Sumbangsih Bahasa dan Sastera di Menara Kinabalu. Mengenai sumbangan ini, beliau berharap ia dapat melahirkan bakat-bakat baharu untuk dijadikan pelapis sastrawan pada masa hadapan. Peningkatan 5.5% peruntukan subsidi padi dan insentif kepada pesawah dalam Belanjawan 2025 berbanding tahun ini mencerminkan tekad kerajaan bagi meningkatkan pengeluaran beras tempatan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Arthur Joseph Kurup berkata keseluruhannya RM2.6 bilion diperuntukkan kepada dua perkara berkenaan dalam Belanjawan tahun hadapan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM menerusi Belanjawan 2025 bertambah 4.1% bagi meningkatkan produktiviti sektor agro makanan yang akan menyejahterakan rakyat. Beliau menyatakan demikian selepas merasmikan Majlis Pemimpin Bersama Pesawah dan Penyampaian Insentif Padi peringkat Zon Pedalaman Sabah di Nabawan. 15,000 pesawah dari daerah ini, Keningau, Tenam serta Tambunan menerima bantuan baja dan racun di bawah skim baja padi Persekutuan SBPKP dan skim insentif pengeluaran padi SIPP.
Tahun ini, KPKM melalui Lembaga Pertubuhan Peladang LPP telah menyalurkan bantuan dan insentif RM54.4 juta kepada pesawah di negeri ini. Jumlah itu termasuk bantuan khas sumbangan tunai fasa 1 2024 berjumlah RM18.6 juta kepada 31,028 pesawah dan bantuan khas padi beras nasional Berhad Bernas sebanyak RM7.3 juta yang memanfaatkan 29,473 penerima. Seramai 15 ketua isi rumah KIR Kampung Sentosa Tawau yang terjejas akibat projek naik taraf Jalan Utara Baru menerima bantuan wang tunai bernilai RM1,000. Bantuan daripada Pejabat Dewan Undangan Negeri Dun Kukusan itu bagi meringankan kos perpindahan yang ditanggung keluarga terbabit. Adun Kukusan Datuk Rina Jainal berkata, kesemua mereka diberi notis pengosongan rumah dalam tempoh sebulan sehingga akhir Oktober ini. Namun pihaknya telah membuat permohonan kepada pihak pemaju agar diberi tempoh tambahan kerana kesuntukan masa untuk mencari rumah sewa dan mengatur proses perpindahan. Di samping itu, pihaknya turut mengalu-alukan KIR terjejas membuat permohonan Rumah Mesra Rakyat Sabah Maju Jaya SMJ. Kerana sudah kerja-kerja pelebaran sudah harus dilaksanakan di tapak kawasan yang mereka tinggal sekarang ini. Jadi adalah perlu saya mengambil inisiatif ini untuk dapat membantu mereka yang terkesan dan dapat mengurangkan sedikit beban dalam mereka proses berpindah itu. Beliau ditemui media selepas menyampaikan bantuan ini di Pejabat Dun Kukusan Tawau. Kerajaan negeri memperuntukkan RM206 juta bagi projek naik taraf Jalan Utara Baru daripada 1 lorong 2 halang kepada 2 lorong 2 halang. Projek naik taraf jalan sejauh 5.4 km itu dilaksana sejak 6 Mac 2023 dan dijangka siap sepenuhnya pada Mac 2026. Industri sukan negara jana RM49.5 bilion kepada negara berdasarkan rekod Jabatan Perangkat Malaysia 2022 yang menunjukkan potensi pertumbuhan industri sukan negara menerusi Expo Industri Sukan EIS menjadi penggalak pertumbuhan industri sukan negara. Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan Dr. Nagulenren Kangayat Karasu berkata, pengecualian cukai berkaitan sukan sebanyak RM1,000 bagi individu perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh syarikat dan industri sukan berkaitan. Ini termasuklah mengeluarkan dan memasarkan produk dan perkhidmatan sukan. Tahun ini, Kementerian Belia dan Sukan meluluskan peruntukan RM1.8 juta kepada pertubuhan sukan dan syarikat di Sabah melalui Geran Padanan Sukan dan Dana Sukan Komuniti. Beliau menyatakan demikian ketika merasmikan EIS 2024 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC. Expo melibatkan 38 pempamer dengan 42 gerai pameran pelancongan sukan, peruncitan, perubatan, pengurusan acara dan pendidikan sukan. Expo juga turut menyaksikan majlis menandatangani 6 memorandum perjanjian persefahaman MOU melibatkan kerjasama strategik dalam mengembangkan industri sukan negara. Kontingen Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM Sabah sekali lagi mengharumkan nama negeri selepas menjuarai kejohanan MSSM kali ke-64 di Perak. Mereka yang diwakili 90 atlet bersama 30 pegawai itu berjaya meraih 61 pingat keseluruhan dengan 23 emas, 22 perak dan 16 gangsa. Kemenangan ini adalah kali kedua Sabah selepas menjuarai kejohanan sama di Ibu Negara pada 2022. Kita merasa bangga kerana kejayaan anak-anak kita dapat merangkul pingat-pingat dan memecahkan beberapa rekod kebangsaan. Jadi ini adalah akan menjadi pemangkin kepada generasi muda untuk menggalakkan lagi berkecimpung, bergiat dalam acara sukan yang mana kami di PIBKS juga sentiasa memberi sokongan, memberi dorongan kepada kontingen-kontingen.
Beliau ditemui RTM selepas menyambut ketibaan kontingen ini di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Kejohanan MSSM ke-64 juga menyaksikan Sabah mencipta 8 rekod baharu kejohanan, antaranya kuartet 4x200 meter perempuan 12 tahun, kuartet lelaki 12 tahun 4x200 meter dan kuartet 4x400 meter lelaki 15 tahun. Atlet Nur Syaza Farhana Andi Jamaluddin dinobat atlet terbaik perempuan 12 tahun, manakala Muhammad Fadil Fahmi Bahri sebagai atlet terbaik lelaki 12 tahun. Baik saudara, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kita kembali bersama Sahi. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Silakan Sahi. Baik Soren, terima kasih. Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Bagi menjamin kesejahteraan rakyat, Kerajaan Sarawak terus mencari kaedah baharu dalam memacu pertumbuhan ekonominya. Itu antara paparan dari Bumi Kenyalang. Perincannya bersama Buma Wen di Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Sahi. Perkhidmatan awam di Sarawak perlu sentiasa berinovasi dan berintegriti dalam mendukung serta merealisasikan agenda pembangunan ekonomi lebih mampan di negeri ini. Berucap pada Majlis Anugerah Konvensyen Inovasi Perkhidmatan Awam SCSICA 2024 di Kuching, Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng memberitahu kerajaan negeri terus mencari kaedah baharu dalam memacu pertumbuhan ekonomi Sarawak sekaligus menjamin kesejahteraan rakyat. Tambahnya, berikutan keadaan lanskap ekonomi tidak menentu serta isu berkaitan perubahan iklim di peringkat global, Sarawak kini komited mentransformasikan struktur ekonomi negeri ini berasaskan teknologi baharu, khususnya tenaga boleh diperbaharui. Beliau juga yakin sektor perkhidmatan awam yang berinovasi dan berintegriti bukan sahaja penting dalam menjayakan inisiatif strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak PCDS 2030, malah struktur ekonomi di negeri ini juga berpotensi melonjak daripada ekonomi hijau kepada ekonomi berteknologi tinggi dalam jangka masa beberapa tahun ini. Pada kemuncak SCSICA 2024 itu juga, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari turut menyampaikan anugerah inovasi Premier Sarawak kepada Kumpulan Inovasi dan Kreatif KIK Jabatan Tanah dan Survey Bahagian Semarahan, selain anugerah kelestarian inovasi kepada KIK Majlis Bandaraya Miri. Sebanyak 10 KIK terdiri daripada pelbagai agensi negeri, persekutuan, badan berkanun dan syarikat berkaitan kerajaan JLC telah menerima anugerah dalam pelbagai kategori dipertandingkan pada tahun ini. Saudara, Regata Sarawak membuka tirainya pagi tadi dengan menyaksikan Sungai Sarawak berkocak dengan penyertaan pendayung dari luar negara. Acara pembuka tirai, perlumbaan sejauh 400 meter, 10 bidar lumba perahu naga antarabangsa menarik lebih 1,800 peserta. Bagi peserta antarabangsa, sungguh pun Regata Sarawak disifat acara tempatan namun penganjurannya bertaraf dunia. Some of the team had been here 5 years ago, said it was an excellent event. They really enjoyed it from back then. And even 5 years on, they still talk about it. We want to race internationally, we want to come here and we want to show our colours as the Gailey Dragons. We're here to be the Irish team representing the colours back home. Di sini lebih banyak ya negara-negara yang datang. Ya, menurut saya di sini lebih meriah karena sebelumnya saya juga belum pernah lihat yang di Indonesia, jadi saya pertama kali lihat di Malaysia punya. First time tengok, tak pernah tengok, baru pertama kali, mantap, keren. Mereka antara 60 pasukan dari 21 buah negara termasuk Jepun, Thailand, Hong Kong dan Ireland. Majlis perasmian disempurnakan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Projek Baik Pulih dan Naik Taraf Jalan Perhubungan Desa Dun Tanjung Datu dijangka siap penghujung Ogos tahun hadapan. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan berkata, projek bernilai RM5 juta tersebut melibatkan 7 buah kampung iaitu Kampung Teluk Serabang, Sebuluh, Seketi Cina, Tabuan Dayak, Sungai Cina, Sempadi Cina dan Sebat Dayak.
Ia merupakan projek di bawah peruntukan Greater Kuching Coordinated Development Agency GKCDA. Kerja baik pulih dan naik taraf ini telah bermula 24 Ogos lepas. Beliau memberitahu demikian dalam ucapannya semasa perasmian projek GKCDA di Lundu. Katanya lagi, ia merupakan fokus utama beliau di dalam memastikan kawasannya dilengkapi kemudahan asas dan pembangunan infrastruktur seperti pepalitan, elektrik dan jalan kampung ke arah menjadikannya sebagai kota pelancongan di Sarawak. Village Transformation Program VTP Siri 4 Palang 2024 bahagian Kapit merupakan platform yang sesuai untuk mentransformasi rumah panjang dan kampung tradisional menjadi desa yang maju. Menurut Andrew Emparan, yang mewakili Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Kecemerlangan Teknologi Sarawak Sentex berkata, kerjasama antara Unit Pemantauan Pelaksanaan Sarawak SIMU dan Sentex amat penting dengan fokus utama memberi kursus, latihan dan pembelajaran kepada para peserta bagi meningkatkan keupayaan berdikari dalam bidang ekonomi dan pembangunan diri. Jelasnya, inisiatif ini adalah hasil usaha bersama SIMU dan pejabat residen untuk mentransformasi rumah panjang dan kampung tradisional menjadi desa maju dalam pelbagai aspek seperti fizikal, ekonomi dan pembangunan modal insan. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan VTP Siri 4 2024 bahagian Kapit. Tambahnya, inisiatif Kerajaan Sarawak menyediakan kemahiran yang boleh membantu menghasilkan pendapatan tambahan kepada peserta di samping dapat memajukan ekonomi setempat. VTP Siri 4 2024. Program terakhir tahun ini melibatkan peserta seramai 44 orang dan akan diteruskan pada 2025 di 4 lokasi berlainan. Di bahagian Kapit menawarkan kursus tanam secara vertigasi dan hidroponik serta kursus kraftangan manik loom dan sugu tinggi. Baik, semua pusat pemindahan sementara PPS di bahagian Kuching perlu sentiasa sedia untuk diaktifkan bagi menghadapi sebarang kemungkinan bencana terutama banjir ketika monsun timur laut MTL. Residen bahagian Kuching, Dayang Joanita Aziza Abang Morshidi berkata, persediaan perlu merangkumi pelbagai aspek termasuk logistik serta bantuan awal. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana bahagian Kuching turut menggesa supaya status semasa situasi banjir dikemaskini dan dilaporkan segera bagi mengelak penyebaran berita palsu yang boleh mengundang kegusaran orang awam. Dalam pada itu, beliau mencadangkan supaya Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK mengemukakan permohonan kepada Jabatan Pengairan dan Saliran untuk melebar dan mendalamkan sungai bagi mengurangkan risiko banjir kilat ketika musim hujan. Terdahulu, beliau meninjau beberapa pusat pemindahan sementara PPS di Bau, antara yang dilawati Dewan Serbaguna Kampung Segong dan Dewan Serbaguna Kampung Sinibung. Selain itu, beliau turut meninjau jambatan konkrit kawasan PUS di Jalan Kampung Bobak sejinjang yang telah siap dibaik pulih setelah mengalami kerosakan akibat banjir pada Februari 2023. Baik saudara, seramai 150 warga emas sekitar Sadong Jaya telah menerima bantuan menerusi program prihatin kebajikan koperasi bersama komuniti. Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodiah Sapai berkata, ini merupakan salah satu inisiatif Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM mendekatkan masyarakat setempat dengan gerakan koperasi melalui tanggungjawab sosial. Beliau berharap sumbangan diberikan ini dapat memberi manfaat besar kepada warga emas di sekitar Sadong Jaya serta dapat meringankan beban mereka yang kurang berkemampuan dan memerlukan. Sumbangan bantuan berupa bakul makanan disampaikan kepada penerima di Rumah Kelab Warga Usia Emas Sadong Jaya semalam. Dalam majlis sama, Rodiah turut mengumumkan kelulusan projek membina bumbung kekal di pekarangan bangunan Kelab Warga Usia Emas tersebut dengan kos sebanyak RM120,000. Justru, ianya akan memudahkan warga emas dan warga klinik Sadong Jaya untuk mengadakan program dan aktiviti. SKM Cawangan Sarawak juga menyumbang sebanyak RM5,000 bagi pembelian dan peralatan aktiviti kelab tersebut. Sebanyak 33 buah kapal diperiksa dalam Op Ambal Kuching Tanjung Manis Bilangan 1 Palang 2024 bermula Rabu hingga Khamis minggu lepas. Menurut kenyataan media Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Negeri Sarawak hari ini, dalam pemeriksaan tersebut beberapa tindakan penguatkuasaan telah diambil ke atas pihak yang didapati melanggar undang-undang maritim.
Antaranya ialah kesalahan di bawah Seksyen 18/5 Ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1952 kerana cuai mengekalkan tanda nama kapal serta nama kapal yang mengelirukan dan beberapa lagi kesalahan lain. Op Ambal dilaksanakan antara Maritim Malaysia Negeri Sarawak bersama Jabatan Laut Wilayah Sarawak JLWS, antara lain bertujuan meningkatkan keselamatan, penguatkuasaan undang-undang serta membanteras jenayah maritim di perairan Sarawak. Seramai 44 anggota Maritim Malaysia dan 12 anggota JLWS digerakkan dalam operasi tersebut ke perairan negara merangkumi perairan Muara Tebas, Tanjung Pok, Muara Payang dan kawasan sekitarnya. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Sahi untuk perkembangan berita selanjutnya. Sahi, silakan. Baik, Buma, terima kasih. Kehangatan kemuncak Anugerah Sri Angkasa 2024 semakin terasa. Segalanya akan terjawab malam ini dan persiapan akhir giat dilaksana bagi memastikan acara berprestij 2 tahunan itu berjalan lancar. Untuk perkembangan semasa, terus bersama Muhammad Najib Masyur di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC. Najib? Ya, Sahi, pelaksanaan dari pelbagai aspek sudut kriteria juga kini telah pun lengkap 100%. Apa yang dapat saya kongsikan langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pada ketika ini iaitu menjelang kemuncak Anugerah Sri Angkasa ASA 2024 yang bakal menemui penonton di TV2 bermula pukul 9 malam nanti bertemakan Kilauan Prestij Citra Kegemilangan ASA 2024 kali ini tentunya bakal mencuri tumpuan berikutan semua kelompok 5 yang terbaik ataupun top 5 yang telah pun disenaraikan merupakan hasil penjurian sepenuhnya oleh juri-juri profesional, manakala saingannya pastinya sengit dan pastinya sukar untuk dijangkakan pemenang-pemenangnya. Saudara, jika dapat saya kongsikan sedikit mengenai dengan ASA 2024 pada kali ini menyaksikan peningkatan sehingga 17% penyertaannya berbanding dengan ASA pada 2 tahun lalu 2022. Dan itu sekaligus menjadi bukti dan juga komitmen kerja keras penggiat-penggiat seni tanah air dalam menghasilkan sesebuah karya sebelum ianya betul-betul layak diiktiraf, khususnya di Anugerah Sri Angkasa 2024 pada kali ini. Baiklah, kurang 4 jam sahaja lagi Anugerah Sri Angkasa akan menemui anda, yang mana ianya merupakan acara berprestij 2 tahunan dan anugerah ini akan dipancarkan terus dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC, dan mana anda juga boleh saksikan secara langsung di TV2. Jadi perkembangan seterusnya akan saya bawakan pada malam ini di Berita Perdana. Kita kembali terlebih dahulu ke Angkasa Puri. Sahi. Selangor sedia bekerjasama dengan pihak berkuasa susulan siasatan kes rasuah terhadap Menteri Besar Selangor Permebadanan MBI. Menteri Besar Datuk Seri Amruddin Syari meminta semua pihak tidak mengeluarkan kenyataan bersifat menuding jari bagi memastikan siasatan lancar. Tak ada masalah, kita akan menyampaikan maklumat yang sebaik mungkin untuk kita membersihkan kalau ada sebarang keraguan dan untuk kita menjelaskan kalau ada sebarang pertanyaan. Jadi kalau ada yang tersilap, ada yang tersalah, mungkin ada masalah prosedur, kita betulkan prosedur. Tapi kalau ada yang melibatkan kriminal, itu untuk tindakan selanjutnya pihak yang terbabitlah, itu di luar bidang kuasa negeri. Yang negeri akan laksanakan penambahbaikan dan negeri juga akan melaksanakan pemantauan supaya hal itu tidak berulang. Sebelum ini, SPRM telah membekukan aset bernilai jutaan ringgit membabitkan siasatan kes MBI berkaitan rasuah konsesi pelombongan pasir. Mardia Hotel and Suites dianugerahkan sebagai hotel pertama menerima penarafan standard kualiti Islam IQS. Malah, hotel bertaraf 5 bintang turut mendapat pengiktirafan sebagai hotel mesra Muslim terbaik 2024 oleh industri pelancongan Malaysia.
Beroperasi sejak 2021, Mardia Hotel and Suites turut memperolehi sijil halal dan pengiktirafan penginapan mesra Muslim kategori Platinum oleh Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia melalui Pusat Pelancongan Islam. Kerja ini mencerminkan komitmen perkhidmatan kami di Hotel Mardia and Suites dengan kualiti dan juga pendekatan sebagai hotel yang mesra sejajar dengan kehendak dan yang ditentukan oleh syariah. Di samping itu, kemajuan industri pelancongan Malaysia juga menjadi satu dorongan kepada kami untuk terus berterusan dalam industri hotel mesra ini. Pelbagai kemudahan terdapat di hotel ini, antaranya spa khas untuk wanita, sauna diasingkan bagi lelaki dan wanita dan surau. Selain setiap bilik dilengkapi peralatan solat dan Al-Quran bersama pemandangan indah Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz yang digelarkan sebagai Haram View. Kita juga memastikan bahawa kebersihan, makanan yang halal, seluruh outlet makanan kami, restoran dan juga kitchen mempunyai sijil halal individual. Kami tidak terapkan satu hotel satu sijil, tapi seluruh kita ada itu. Tapi kami di sini berusaha keras. Kami walaupun agak rumit untuk dapatkannya, tapi kami berjaya dan kami jadikan ia satu sellable item. Dalam marketing kami menyatakan bahawa kami adalah mempunyai sijil halal JAKI, walaupun susah. Jadi bagi menjawab untuk masa depan Mardia dan Suites, memang saya beriltizam untuk mengadakan cawangan-cawangan di seluruh dunia. Kuala Lumpur mengecam sekeras-kerasnya serangan rejim Zionis ke atas Iran. Kenyataan Wisma Putra menegaskan serangan berkenaan merupakan pelanggaran jelas terhadap undang-undang antarabangsa dan menjejaskan kestabilan serantau. Serangan turut membabitkan bandar Tehran, Karaj, Kashan, Mashhad dan Shiraz awal pagi tadi. Skala serangan, angka korban serta tahap kerosakan masih belum dipastikan. Justru Malaysia menggesa agar tindakan permusuhan dihentikan serta-merta dan kitaran keganasan ditamatkan. Tindakan berterusan Israel tanpa sebarang hukuman telah dan akan menjejaskan keselamatan dan kestabilan masa depan Asia Barat, membawa rantau itu ke ambang konflik yang lebih meluas. Kedutaan Malaysia di Tehran sedang memantau dengan teliti perkembangan ini. Semua rakyat Malaysia di Iran dinasihat berwaspada dan mengikuti perkembangan terkini serta panduan yang diberikan pihak berkuasa tempatan. Bagi rakyat Malaysia yang memerlukan bantuan konsular, boleh menghubungi Kedutaan Malaysia di Tehran. Hampir 80% tiket Grand Prix Malaysia Petronas 2024 terjual seminggu sebelum saingan bermula. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC, Azhan Shafriman Hanif kata, tiket di bahagian K2 Hill Stand paling mendapat sambutan peminat. Setakat ini, tiket di sektor Mark Marquez Tribune serta Premier telah habis dijual. Peminat sukan pemotoran tempatan masih berpeluang untuk mendapatkan tempat duduk di Main Grandstand, K1 dan juga F. Kita punya K2 Hill Stand memang laku keras, 49.90 untuk for the whole weekend. And also this is a very good initiative lah yang kita buat daripada tahun lepas ke tahun ini dengan kolaborasi dengan pihak KBS untuk kita membuka pintu untuk kita menukar persepsi orang ramai bahawa MotoGP adalah untuk semua. Ya, bukan untuk golongan-golongan elit saja. So these are the things yang kita sedang lakukan daripada saya mula masuk sehinggalah sekarang, bagaimana kita boleh merakyatkan Lita ini. Had umur kemasukan percuma bagi kanak-kanak juga dinaikkan kepada bawah 7 tahun dengan sebelum ini hanya sehingga usia 2 tahun. Tiada arahan penutupan pulau Peranginan semasa musim tengkujuh. Program alternatif juga dirancang sepanjang tempoh itu bagi menarik kehadiran pelancong. Antara paparan berita langsung dari Terengganu, Baharum Rahim ada perinciannya. Baik, terima kasih.
Tiada arahan penutupan pulau peranginan di negeri ini semasa musim tengkujuh. Demikian menurut Pengarah Jabatan Pelancongan Terengganu, Ahmad Rizwan Abdul Rahman. Beliau bagaimanapun berkata ia bergantung kepada pemain industri sama ada mahu meneruskan operasi atau sebaliknya sepanjang tempoh itu. Sebelum ini, penutupan operasi 88 hotel, rumah peranginan dan inap desa di 7 pulau adalah inisiatif operator terlibat. Sepanjang tempoh musim tengkujuh, beberapa aktiviti dan program alternatif dirancang bagi menarik kedatangan pelancong. Masih lagi meneruskan beberapa program di musim tengkujuh ini, contohnya di kawasan Kenyai Geopark. Di kawasan Kenyai Geopark ini untuk akhir tahun ini kita ada satu program iaitu dikenali sebagai monsoon casting. Iaitu pertandingan memancing di kawasan Tasik Kenyai. Dan melibatkan kehadiran peserta juga daripada luar negara. Beliau menyatakannya di Kuala Terengganu. Program Ziarah Kasih Madani Care di bawah Yadim Terengganu menyantuni 2 beradik yang mengalami kemalangan ketika pulang dari sekolah di Batu Rakit, Kuala Nerus Ogos lalu. Program yang disertai guru Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Batu Rakit itu menziarahi 2 pelajarnya, Wan Nur Syamimi Wan Zulkifli, 17 tahun bersama adiknya Wan Muhammad Irfan Wan Zulkifli, 14 tahun yang masih lagi tidak dapat hadir ke sekolah. Mereka menerima sumbangan berbentuk wang tunai disampaikan Pengarah Yadim Terengganu Nasrul Hadi Saidin. Di samping sebagai galakan dan sokongan supaya terus belajar walaupun dalam keadaan cedera, belajar secara rumah, dan kita juga berharap pihak sekolah. Alhamdulillah pihak sekolah dah 2-3 kali hadir ke rumah ini untuk memantau pembelajaran sebab pelajar ini juga salah seorang pelajar cemerlang. Kadang tu ada juga tanya kawan, kadang tanya kawan kalau macam rasa nak study tu ambil buku yang lepas-lepas je lah. Yang buku sebelum-sebelum ni cikgu bagi buku latihan, buat yang tu. Tapi duk macam sekolah. Maksudnya macam kalau kat sekolah boleh faham sebab kan cikgu ada. Kalau seorang-seorang jadi macam boleh tak faham mana lah. Wan Nur Syamimi mengalami patah kaki kanan dan cedera di kepala, manakala adiknya Wan Muhammad Irfan patah kaki, tangan dan luka di muka. Pengurusan harta pusaka dalam kalangan masyarakat masih rendah dengan hanya 50% yang memulakan perancangan pewarisan lebih awal. Menyedari hakikat itu, Amanah Raya Berhad mempergiat penerangan menerusi aplikasi mudah alih My Amanah Raya. Pengarah Urusan Amanah Raya Ahmad Faizal Sulaiman Khan berkata aplikasi itu membolehkan pelanggan mengenal pasti ejen Amanah Raya berhampiran, menyemak, mengesah dan mendapatkan khidmat nasihat percuma mengenai penulisan wasiat. Malah pelbagai produk dan perkhidmatan Amanah Raya diintegrasikan melalui satu sistem. Lebih menarik, orang ramai boleh memohon dan mendaftar sebagai ejen bagi menjana pendapatan tambahan. Saya berharaplah rakyat akan mengambil peluang ini kerana penerapan tentang kepentingan wasiat ini agak kurang di Malaysia. Dia bukan 5% saja. Jadi sebagai syarikat milik penuh kerajaan, kami bertanggungjawablah untuk meningkatkan kesedaran ini. Aplikasi itu memudahkan perancangan pewarisan lebih awal bagi memastikan harta dan amanah yang ditinggalkan diurus dengan baik. Sekian paparan berita dari Terengganu, dari Sungai Kesegara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Bahrum. Afiat Marketing Sdn Bhd atas jenama Olive House mengorak langkah dengan menjalinkan kerjasama dengan farmasi lautan iaitu farmasi preskripsi terbesar di Terengganu. Ia bagi memastikan kredibiliti produk keluaran syarikat berkenaan dipertingkat dan diiktiraf sebagai makanan kesihatan tambahan pilihan masyarakat khususnya di Pantai Timur. Hubungan strategik itu direalisasi menerusi pemeteraian memorandum persefahaman melibatkan pengasas farmasi lautan Lau Tiam Kui dan Ketua Pegawai Jualan Afiat Marketing Sdn Bhd Tuan Muhammad Hafiz Muridan.
Dengan kita menembusi pasaran farmasi, khasnya kalau di komuniti Pantai Timur ni melalui lautan farmasi, dia boleh meningkatkan kredibiliti Olive House. Jadi nak masuk pun produk Olive House ke farmasi ni, farmasi pun kena terima Olive House. Jadinya sebab itu sebelum kita masuk farmasi, pelbagai hubungan jalinan strategik yang kita buat. Dengan kerjasama ini barulah farmasi ni boleh buka mata. Dengan mereka buka mata, dia pun boleh terima kita. Komuniti pun secara tak langsung menerima produk kita ini adalah satu jaminan kepada kesihatan tambah kepada hidup mereka. Buat permulaan, 2 produk Olive House iaitu minyak zaitun extra virgin dan tocotrienol soft gels akan dipasarkan di 42 outlet lautan di seluruh Terengganu dan Kelantan. Boleh bagi manfaat lah kesihatan tu. Jadi farmasi lautan selalunya, macam kita farmasi lautan ni selalunya niat kita nak cari produk yang baik. Terutama yang boleh katakan halal, produk yang ada KKM punya pendaftaran, produk yang asal lah, yang asli lah. Kita memang utamakan kriteria seperti itu. Kedua-dua pihak berbesar hati untuk menjalin lebih banyak kerjasama pada masa depan bagi meningkatkan lagi jenama industri dan insentif perkomersialan kesihatan rakyat. Hasil pengeluaran padi Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu dan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda merosot 5% dalam tempoh setahun berikutan kemarau dan banjir. Bagaimanapun, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu berkata keadaan itu dijangka akan kembali pulih bermula tahun hadapan. Selama ini kita keluaran dalam 61% dengan tolak 5%. Tapi yang kata tadi, pemulihan sedang berlaku balik. Macam kita kata, kadar, tanam semula dan hasilnya kita start tanam dan kita nampak dia akan pulih sedikit lah. Dan keadaan padi di Selangor, di Sekincan dan ala Sekincan yang diusahakan di Selangor meningkat hasil dan kita lihat awal suku pertama tahun depan kita boleh nampaklah akan pulih. Dalam perkembangan lain, beliau maklumkan Sarawak bakal menjadi jelapang padi ketiga selepas Kedah dan Kelantan bagi menampung bekalan beras negara pada masa akan datang. Tanah seluas 10,000 hektar tanaman padi sudah dimulakan dengan peruntukan RM500 juta. 2,400 individu berjaya mendapatkan lesen memandu menerusi program My Lesen B2 di Kelantan sejak Jun lalu. Pengarah JPJ Negeri Muhammad Miswari Abdullah berkata baki 100 orang akan diselesaikan sebelum akhir tahun ini setelah Kelantan mendapat kuota sebanyak 2,500 permohonan. Yang menerima dah 2,400 lah. 2,400 lebih kurang. Ada balance sikit lagi lah. Maknanya 2,400 tu peringkat pertama lah? Dah selesai dah. Dah dapat lesen dah. Dia peringkat pertama masa KPP 01 tu untuk dapat lesen L. Kemudian ujian yang berikutnya. Dan seterusnya sehingga dapat lah. So basically kita hampir selesai lah di Kelantan. Beliau berkata pada sidang media selepas merasmikan program My Lesen B2 di Kota Baru. Seorang wanita melecur di muka dan badan selepas kediamannya terbakar di Kampung Cempaka, Pangkalan Cepa pagi tadi. Komando Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Pangkalan Cepa, Pegawai Bomba Kanan 2 Asri Harun berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 10.13 pagi. 9 pegawai dan anggota termasuk jentera unit bantuan perkhidmatan kecemasan dikejarkan ke lokasi. Setibanya di lokasi, mendapati sebuah rumah tersebut telah musnah 30%. Kebakaran dipadamkan sepenuhnya sekitar jam 10.38 pagi. Punca kejadian masih dalam siasatan. Mangsa Sainuri Hassan, 44 tahun dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab II untuk menerima rawatan. Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah berkenan berangkat ke Majlis Anugerah Kecemerlangan Pendidikan Islam Negeri Perak di Institut Takbiran Islam Perak Intim, Ipoh. Keberangkatan baginda diiringi Raja Permaisuri Perak, Tuanku Zahra Salim.
Turut hadir Menteri Besar Datuk Seri Sarani Mohamad, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Ahmad Suhaidi Abdul Rahim dan Bariskan Exco Kerajaan Negeri. Sultan Nazrin berkenan menyampaikan anugerah tokoh pendidik kepada Madihah Mohamad atas sumbangannya membantu Sekolah Raja Perempuan Tayah meraih beberapa pingat di peringkat antarabangsa. Termasuk 3 emas di Apprentice Innovation Research Exhibition pada 2018 dan anugerah khas juri di Turki. Sebanyak 20 anugerah telah disampaikan melibat 107 penerima. Sultan Nazrin turut berkenaan melancarkan buku silibus usrah Badar Jabatan Agama Islam Perak dan buku teks Akademi Insan Muda AR Rizwan Aiman. Peruntukan RM50 juta dalam Belanjawan 2025 bagi memperkasa bidang pendidikan kecerdasan buatan AI antara strategi kerajaan bagi mempercepat pembangunan industri berkenaan. Laporan Hamizah Mansur. Kita melihat petanda positif Fakulti AI ini memberikan harapan petanda institusi pendidikan kita sudah menuju ke arah kecemerlangan. Universiti Sains Malaysia USM antara salah satu institusi utama menerima manfaat bakal melahirkan lebih ramai graduan berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan industri. Menerusi Pusat Usaha Sama Kecemerlangan Reka Bentuk Mikroelektronik SIDEC, USM antara penggerak pemerkasaan pendidikan AI terutama dalam sektor semikonduktor. Kita juga mempunyai kerjasama yang sangat kukuh dengan industri sendiri. Dekatkan lagi dipanggilnya graduate employability ataupun peluang graduan mendapat kerja yang sesuai dengan bidang masing-masing dan juga tahap pelajaran masing-masing. Kalau boleh kita nak lebih tinggi. Sekarang ni kita dah 93%. Pusat Kecemerlangan yang menempatkan 3 makmal penyelidikan memperluaskan aplikasi AI dalam reka bentuk litar bersepadu peranti elektronik semikonduktor. Adanya AI di dalam semiconductors, dia boleh mempercepatkan, dia make it the chip design more the innovative in chip design technologies, mempercepatkan the chip design cycle dan dapat membuat chip yang lebih kompleks. Pendidikan ke arah penggunaan AI yang bermula pada 2019 membuktikan bahawa penggunaan algoritma AI dapat mengoptimumkan proses pengeluaran salah satu peranti penting dalam industri semikonduktor. Kita dapat melahirkan bakat yang tersedia di dalam bidang IC design. Dan dengan kita apply AI di dalam kita punya chip design, bakat yang kita lahirkan bukan setakat sebagai IC designer, and then dia have a know-how macam mana nak menggunakan the advanced tools yang ada AI di dalam mempercepatkan chip design. Industri elektrikal dan elektronik multinasional turut bekerjasama dengan USM dalam usaha membangunkan bakat. Sebab USM ada banyak researcher yang berkaliber, so kami sangat berterima kasihlah untuk kolaborasi ini. Kami pun memerlukan dataset daripada USM supaya kita boleh memperbaiki lebih AI tool kami supaya dapat bekerjasama lah untuk IC design. Bidang microelectronics adalah satu advantage lah sebab projek saya kita orang buat operation amplifier which kita guna dengan AI assistance. So AI memang dapat meningkatkan skill saya sebagai seorang pelajar. And melalui peruntukan ini, Universiti Sains Malaysia terus memainkan peranan penting dalam menghasilkan bakat AI yang menyokong industri semikonduktor sekaligus mempercepatkan matlamat Malaysia dalam menjadi hub teknologi global. AI dan semikonduktor bukan sahaja masa depan Malaysia tetapi juga masa depan teknologi dunia. Hamzah Mansur, RTN.
Jabatan Alam Sekitar Negeri Sembilan mengarahkan pemilik tanah di Bukit Pelanduk, Port Dickson yang merupakan lokasi pembuangan sisa untuk membuat pembersihan di kawasan berkenaan. Menurut Exco Negeri S. Verapan, siasatan masih dijalankan. Beliau turut menasihati pemilik tanah supaya sentiasa peka dengan keadaan kawasan premis masing-masing supaya tidak berlakunya aktiviti sedemikian. Jadi satu tempat yang strategik untuk mereka buat pembuangan buangan terjadual ini lah. Jadi kita akan seru kepada PPT supaya pasang CCTV ini di tempat-tempat yang strategik supaya kita dapat memastikan keselamatan lah untuk sama ada bagi kita mengelakkan pembuangan haram ni di tempat-tempat yang terselindung daripada jauh daripada penempatan manusia lah. Terdahulu, pelbagai tong mengandungi cecair dipercayai sisa kimia dibuang pihak tidak bertanggungjawab di kawasan ladang sawit milik penduduk di Bukit Pelanduk, Port Dickson sehingga mengakibatkan pencemaran bau di kawasan berkenaan. Prihatin musibah taufan tropika di Filipina, Malaysia melalui Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM tampil melaksana bantuan misi kemanusiaan ke negara itu. Menerusi kenyataan TUDM, hasrat murni kerajaan itu memberi tumpuan kepada mobilisasi barangan bantuan bencana kepada rakyat di sekitar kawasan terjejas. Pesawat berlepas 7 pagi tadi dari Pangkalan Udara Labuan ke Pangkalan Udara Villamor Manila yang merupakan stesen utama misi bantuan. Seramai 16 pegawai dan anggota TUDM lain pangkat dan akan ke kawasan bencana untuk penghantaran bantuan oleh kerajaan Filipina, termasuk ke lapangan terbang Pili di Naga City dan lapangan terbang antarabangsa di Daraga Albay. Aspek bantuan ketika bencana dan musibah terus dipergiat di Labuan. Menerusi program Jelajah Celik CPR, Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Labuan tampil memberi pendedahan berkenaan pertolongan cemas. Peserta turut diberi taklimat bagaimana berhadapan situasi kecemasan sebagai bantuan awal menyelamatkan nyawa sebelum ketibaan pegawai perubatan. Bermanfaat kepada ahli karya. Kita buat praktikal penerangan, ada selingan kesihatan, ada derma darah dan juga praktikal yang kita buat untuk lelaki dan juga muslimat. Dan saya rasa ini patut dikembangkan untuk seluruh penduduk Labuan kerana kesedaran yang begini sangat-sangat berharga dan bermanfaat untuk dibagi penerangan kepada masyarakat kita. Pertama, untuk respon untuk menyelamatkan nyawa lah daripada pengalaman pembelajaran yang saya dapatilah. Untuk pasal ni malangan memang kita tidak boleh jangka dia akan mungkin akan berlaku secara tiba-tiba. Pengalaman pembelajaran CPR ini amat berguna lah bagi saya dan kepada semua peserta. Sekian berita wilayah dari Sungai ke Segara Palestin pasti merdeka. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.